bersama kita, insya-Allah jam 5.15 petang kita akan bersama rancangan Islam Agamaku. Terus bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami.
hiburan mendidik jiwa. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا اللعاني رواه البخاري. Maksudnya, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, berilah makan kepada orang yang kelaparan dan lawatilah orang yang sakit dan bebaskanlah tawanan kamu. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook Ikim FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar Ikim Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 18. Wakaf pembangunan kompleks Mahat Tahfiz Al-Quran Lembah Pergau dan asrama anak-anak yatim. Wakaf untuk satu lot hanya RM100. Untuk maklumat lanjut hubungi 014-530-5331, 014-530-5331 atau layari Facebook Madrasah Tahfiz Lembah Pergau. Dapatkan buku-buku Ikim dalam bentuk e-book. Boleh dibaca di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menerusi telefon pintar anda. Pembelian sangat mudah dengan saiz fail yang kecil. Semuanya di hujung jari anda. Layari laman sesawang Ikim Niaga dan pilih e-book. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan akan dihantar terus ke laman sesawang eCentral. Mudahkan, dapatkan sekarang. eCentral adalah sebuah platform buku digital yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih 350,000 judul dari dalam dan luar negara. E-book penerbit Ikim pun ada. Siap hantar, siap siang, siap potong, masak semuanya mudah. Mudah-mudah, bahan siap dan segar. Asyik busy saja, boleh order, memang murah. Selekan ada, klik pesan saja. Bersiap depan mata, Selback Rider akan hantar segera. Mudah, murah dan pantas. Mudah dengan Selback. Ada fashion, ada servis, ada gaya kehidupan kalau busy. Mudah dengan Selback. Murah jimat dan berbarang.
layari seldak.my. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, 2-2 lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Infuriah Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami, yang berbuka radio pada waktu ini, masih bersama Destinasi IKIM 47 malam bersama saya Mona Jasman, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, untuk makluman anda, Radio IKIM mengadakan kaji selidik Radio IKIM dan anda berpeluang untuk menangi t-shirt eksklusif Radio IKIM. Anda yang ingin menyertai kaji selidik ini yang kami sedang menjalankan untuk penilaian keberkesanan kandungan rancangan radio kepada pendengar, anda boleh layari www.ikim.my/kaji selidik sekarang dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kaji selidik ini berlangsung sehingga 24 Oktober 2021. Untuk anda, jawapan anda amat dihargai, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami kerana insya-Allah selepas ini kita akan bersama rancangan setiap hari Selasa. Insya-Allah kita akan bersama rancangan Islam Agamaku bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, yang akan membincangkan tentang tajuk keharmonian dalam fiqh ta'ayush. Nah, para pendengar, insya-Allah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Boleh tonton di situ dan juga boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM dan juga boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404. Dan para pendengar, terus setia bersama kami. Sebentar saja lagi kita akan bersama rancangan Islam Agamaku hanya di Radio IKIM. Yang gelisah menghitung diri, hanya retakan resah. Udara putih penuh keluh, penuh kesah. Skala di mimpi tak menentu dan lelah. Lepaskanlah beban dalam jiwamu, pasrahkan
berselimutkan doa, berharap kasihku kembali padanya. Tenanglah, bersabarlah, Allah mendengarmu. Oh tenanglah, percayalah, Allah menyayangimu. Tenanglah, bersabarlah, Allah melihatmu. Oh tenanglah, percayalah, Allah menyayangimu. Terseret kabut dalam waktu yang gelisah, merindu pagi dalam diriku pasrah. Kita pohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Kuala Terengganu 100.2. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada nabi dan rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini. Dan untuk petang ini, insya-Allah setiap hari Selasa seperti biasa kita akan bersama rancangan Islam Agamaku. Dan untuk anda, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media, boleh tonton di situ. Dan untuk anda, kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Dan untuk Islam Agamaku rancangan petang ini, kita alhamdulillah bersama pada waktu ini bersama yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, insya-Allah daiman bikhair ya Doktor. Terima kasih kepada Doktor masih meluangkan masa untuk rancangan Islam Agamaku pada petang ini.
Dan doktor insya-Allah akan membincangkan tentang tajuk petang ini, keharmonian dalam fiqh at-ta'ayush. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih DJ Mona. Seterusnya sidang pendengar Radio Hakim. Moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Islam adalah agama yang terasnya adalah keharmonian. Teras bagi agama Islam adalah keharmonian. Dan Islam menganjurkan kepada keharmonian dalam kehidupan masyarakat majmuk. Ataupun masyarakat pelbagai kaum, masyarakat pelbagai agama. Jadi kalau yang suka bergaduh, ya, suka kita katakan menyebabkan tidak aman, tidak harmoni dalam masyarakat, ya, ada pergaduhan, ada kita kata perang mulut dan sebagainya, ini sesuatu yang tidak didasari dalam agama Islam, kerana dasar dalam agama Islam ni adalah keharmonian. Ataupun keharmonian ini kita rujuk dalam Al-Quran As-Salam. Perkataan As-Salam, ya, Dinus Salam. Islam ni adalah Dinus Salam, agama keselamatan, agama keamanan dan agama keharmonian, ya. Jadi sinilah kita nak faham agama kita adalah agama yang terasnya adalah keharmonian. Ya, saya tu kisah yang menarik yang berlaku kepada sahabat Nabi. Ya, berlaku kepada sahabat Nabi, iaitu disebut di dalam kitab Hilyatul Awliya oleh Al-Imam Al-Alam. Disebutkan tentang inti kisahnya ialah dibaca surah Maryam. Dibaca surah Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad tu, baca surah Maryam. Dan surah Maryam ni menceritakan pasal Sayyidatina Maryam dan anak Sayyidatina Maryam, itulah Nabi Isa alaihissalam. Apabila surah Maryam dibaca, maka ada seorang lelaki yang mencela. Dia kata fasabbaha rajulun wa banaha. Ada seorang lelaki mencela Sayyidatina Maryam dan mencela anak Sayyidatina Maryam, itulah Nabi Isa alaihissalam. Celaan, ya, dia guna perkataan sabba. Mungkin dia kutuk, mungkin dia caci, dia maki dan sebagainya, ya. Jadi ada tindakan daripada 2-3 orang sahabat Nabi, ya, diceritakan dalam kitab ni, fadarabnahu hatta admainahu. Kami pukul lelaki itu. Sebab apa kami pukul? Sebab lelaki itu mencela Sayyidatina Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Kami pukul dia hingga berdarah, ya, dia lukalah. Maknanya tindakan yang tegas terhadap penghinaan itu. Tapi saya bukan nak lihat dari sudut tindakan tegas itu, tidak. Tapi saya nak melihat dari sudut kefahaman sahabat Nabi, ya, kefahaman sahabat Nabi, iaitulah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya, sahabat besar Nabi. Bila kes ni dibawa cerita ini kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Salman menegur perbuatan mereka, yang memukul lelaki itu sampai berdarah, ya. Kerana apa? Kerana Salman membacakan, Sayyidina Salman membacakan ayat Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu mencaci, janganlah kamu mencela
Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah, fayasubullah. Kalau kamu cela sembahan mereka, patung mereka, maka sebagai tindak balas mereka pula akan mencela Allah Subhanahu wa taala adwan bighairi ilm, atas dasar melampaui batas tanpa ilmu. So bila kita mencela agama mereka, mereka mencela agama kita. Bila kita mencela sembahan mereka, mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini tidak cantik kepada keharmonian, ya. Tidak cantik kepada keharmonian. Jadi ya memang salahlah bila menghina, mencela dan sebagainya. Tapi dasar dia, teras dia dalam agama ni, agama Islam, ialah keharmonian. Jadi kita cuba mencari jalan bagaimana kita nak selesaikan konflik, ya. Konflik agama, bagaimana kita nak selesaikan konflik etnik, ya, perkauman ini, ya, kerana dalam Islam ini dia sukakan kepada keharmonian, ya. Jadi itu asas yang perlu kita faham, ya. Jadi ayat yang penting, ya, ayat yang penting supaya kita jangan mencela, ya, mana-mana sembahan, walaupun dalam i'tiqad seorang yang beragama Islam, ya, agama Islamlah agama yang benar, itu i'tiqad kita, keyakinan kita. Dan begitulah kalau kita tanya orang yang beragama lain pun, dia akan berkeyakinan agamanya betul, agamanya benar. Dia akan yakin agama Islam tak betul. Itu keyakinan masing-masing. Keyakinan masing-masing. Jadi kita sebagai seorang Muslim beriman Islam adalah agama yang benar. Ya, inna dina indallah Islam. Agama yang benar. Tetapi keyakinan kita ini tidak mengharuskan kepada kita untuk mencaci, mencela agama yang lain, kerana kesan dia, tuan-tuan, perempuan, ma'alat. Kesan dia akan datang, akan menyebabkan runtuhnya keharmonian, ya, dalam masyarakat. Jadi sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi tak suka sahabat datang bawa cerita ni kepada pasal orang ni, pasal orang ni, pasal apa? Kata Nabi, aku suka aku keluar berjumpa dengan kamu, wa ana salimus sadri, hati aku lapang, ya. Hati aku harmoni. Kalau bawa cerita-cerita yang ni, Rasulullah tengok orang ni macam ni, tengok orang ni macam ni, Rasulullah tak mau perkara yang sedemikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku, dan alhamdulillah masih bersama untuk petang ini bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini, dan untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011129004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Masih berbincang tentang keharmonian dalam fiqh ta'ayush, dan Islam jauh sekali untuk kita mencela dan mencaci agama lain, dan itulah yang dalam Al-Quran pun disebut lakum dinakum waliyadin. Dan untuk sambungannya untuk keharmonian dalam fiqh ta'ayush bersama doktor, silakan doktor untuk sambungannya. Silakan doktor. InsyaAllah kita akan bersama doktor untuk waktu ini. Baik para pendengar, nampaknya doktor ada masalah untuk waktu ini. Alhamdulillah kembali. Oh, boleh. Alhamdulillah, kembali bersama doktor. Silakan doktor untuk sambungannya, keharmonian dalam fiqh ta'ayush. Silakan doktor. Baik, cuaca kurang memberangsangkan di sini ya, hujan di kawasan Lembah Kelang ni, Shah Alam ni. Ya. Baik, apapun kita sambung sedikit perbincangan kita berkenaan dengan keharmonian ini. Ya. Saya nak bawakan satu lagi kisah yang menarik ya, berkenaan dengan kisah Abu Mahzurah. Kisah Abu Mahzurah ya. Abu Mahzurah ini dia penduduk Mekah, orang Mekah ya. Penduduk Mekah, orang Mekah, dan dia datang ke Madinah Al-Munawwarah ya. Selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi settle berada di Madinah Al-Munawwarah, maka Abu Mahzurah datang. Dan Abu Mahzurah datang, dia tidak Islam. Dia tidak Islam, maka oleh kerana dia tidak Islam, dia tidak carilah Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mencarilah sahabat-sahabat Nabi. Tetapi dia cari orang yang bukan Islam yang berada di Madinah, dan antaranya yang dia cari adalah golongan Yahudi yang berada di Madinah. Jadi poin dia ialah Abu Mahzurah datang dari Mekah, bergabung dengan Yahudi di Madinah. Jadi ketika duduk dengan Yahudi ni, berbual-bual dengan Yahudi, tak jauh daripada majlis Nabi SAW, dekat dengan majlis Nabi. Dan ketika itu azan berkumandang, dilaungkan azan, dan ketika azan dilaungkan inilah maka Abu Mahzurah dia mencela laungan azan ya. Dia mencela azan, dia mengutuk azan dan sebagainya, dan celaan, kutukan oleh Abu Mahzurah terhadap azan ini didengari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan ya, ketika ini di Madinah penguasaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, penguasaan oleh Nabi,
Nabi menjadi ketua di Mekah dan Nabi ada kuasa dan sebagainya. Tiba-tiba Abu Mahzurah ni bukan tak sedar benda tu. Ya. Tapi dia kutuk juga azan ketika itu. Maka bila mana mengutuk azan dengar oleh Nabi SAW, maka Nabi pun bangun dan Nabi pergi kepada kumpulan Abu Mahzurah yang bersama dengan Yahudi-Yahudi ni. Soalan Nabi SAW, Nabi tanya siapakah yang menghina azan. Ini soalan Nabi ni pun memberi gambaran bagaimana keharmonian ya. Siapakah yang menghina azan. Jadi dalam kumpulan tu, kita katalah dalam kumpulan Abu Mahzurah yang bersama Yahudi tu, Nabi SAW dia tak bakul sampahkan. Dia tidak tuduh semuanya. Ya. Kalau Rasulullah tuduh semua 10 orang tu, Rasulullah nak hukum semua tu kerana menghina azan, tidak adil lah. Kerana yang menghina tu seorang je ataupun 2 orang. Maka soalan Nabi SAW memberikan panduan kepada kita, kena spesifik. Nak cari pesalah orang yang buat kesalahan ni, kena spesifik, kena khusus. Jangan borong semua orang bersalah. Ya. Jadi kalau kita borong semua, dia menimbulkan ketidakharmonian. Orang yang tak bersalah ni dia akan marah, dia akan memberontak dan sebagainya. Jadi cari yang betul-betul buat kesalahan. Jadi Rasulullah tanya siapakah yang menghina azan, maka ditunjukkan kepada Abu Mahzurah. Jadi dalam kehidupan kita hari ini, kalau kita nak reflect kepada kehidupan kita, kita kena khususkan ya. Kalaulah seorang non-Muslim ya, dia mengutuk agama Islam dalam media sosial dan sebagainya. Jangan kita tuduh satu keluarga, jangan kita tuduh satu kaum menghina. Kita kena khususkan orang tu saja. Ya. Katalah dia non-Muslim dan dia berbangsa Cina, etnik Cina. Jangan tuduh etnik Cina menghina Islam, tidak. Kerana yang buat kesalahan tu seorang tu je. Kan? Jadi ini panduan daripada Nabi. Sebab kalau kita tuduh semua sekali, dia jadi tak harmoni, dia jadi bergaduh. Jadi kita khususkan kepada seorang. Jadi Rasulullah tanya siapa, maka ditunjuk kepada Abu Mahzurah. Maka yang lain pun Rasulullah suruh minta beredar. Tinggallah Rasulullah berhadapan dengan Abu Mahzurah. Jadi sahabat-sahabat berada di sekitar tu dan mereka memerhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adakah Nabi tampar Abu Mahzurah? Adakah Nabi tumbuk Abu Mahzurah? Adakah Nabi Muhammad sepak Abu Mahzurah? Boleh saja Nabi nak buat. Sebab keliling tu sahabat-sahabat Nabi. Saidina Umar ada, barangkali Saidina Ali ada, yang gagah-gagah semua ada kat situ kan. Tapi akhlak Nabi SAW, Nabi tanya siapa kamu, jawab datang dari Mekah. Bila datang dari Mekah, Nabi seronok sebabnya orang kampung dia. Nabi tanya Mekah kat mana, kenal dah orang ni macam itulah. Orang kampung kan. Macam kita lah DJ Muna datang Mesir, siapa sini duduk kawasan mana, rasa seronok kan. Jadi isu azan, hina azan tu tak bangkit lagi. Isu hina azan tu tak bangkit lagi. Jadi Rasulullah bermesra dulu ya. Ini menunjukkan kepada keharmonian. Jadi apa kesudahan cerita tu kita akan tengok selepas ini insya-Allah. Ya, insya-Allah. Menarik cerita tu doktor. Insya-Allah kita akan sambung selepas ini. Para pendengar, kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Teman kampion dan juga Hazwan untuk Warna Radio IKIM 20 tahun memberi anda motivasi relevan dan terkini di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM. Iringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik dan terkini di Malaysia. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi inforia Islami. Perkara yang paling penting selepas iman dan ibadah ialah ukhuwah ataupun kasih sayang. Iman itu adalah benih, ibadah itu adalah pohonnya, kasih sayang itu adalah buahnya.
Mudah-mudahan apabila kita menanam benih iman, insya-Allah akan tumbuh pohon ibadah, dan pada pohon ibadah itu akan berbuah iaitu kasih sayang. Dan tanda ada kasih sayang dalam diri seseorang ialah apabila ada sikap menghargai. Apabila kita sayang diri kita, kita akan menghargai diri kita. Apabila kita sayang saudara kita, kita akan menghargai saudara kita. Artinya kasih sayang itu sinonim ataupun berkadar terus dengan sikap menghargai. Bagaimanakah untuk kita meningkatkan probability untuk kita membuat satu keputusan yang baik dan tepat? Bagi pendapat saya, dia ada dua unsur di sini. Satu, kita mesti tahu apakah matlamat yang kita mahu capai. Yang kedua ialah apakah permasalahan ataupun cabaran-cabaran yang dihadapi kita. Maka bila kita gabungkan dua perkara ini, maka kita boleh membuat satu keputusan yang lebih baik dan tepat. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Kita tidak mungkin mampu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selainnya. Maulana ya Maulana ya IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Penyampai berkaliber, Salam wa rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. pengisian bermutu, inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Dan Alhamdulillah masih bersama di talian pada waktu ini yang berbahagia Fadil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Masih membincangkan tentang keharmonian dalam fiqh at-ta'ayush dan ada contoh-contoh daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita nampak bersamaan, bukan berbezaan, masya-Allah. Dan kita nak sambung cerita tadi, doktor, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Tadi kita berhenti pasal kisah Abu Mahzurah. Kita patah balik cerita dia, iaitu Abu Mahzurah menghina azan dan Rasulullah mencari siapa apakah yang menghina azan, maka Rasulullah lepaskan yang lain dan Rasulullah hanya fokus kepada Abu Mahzurah. Tetapi Rasulullah tidak terus fokus kepada kesalahan perbuatan menghina azan tu, tapi Rasulullah bermesra, bertanya khabar dan sebagainya. Rasulullah ambil hati Abu Mahzurah terlebih dahulu dan sinilah maknanya, kalaulah ada orang yang menghina Islam, ada orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, kena ada di kalangan umat Islam orang yang berbaik dengan si penghina tadi, yang datang memujuk, yang datang bertanya khabar, tanya apa sebab kamu hina agama Islam, apa sebab kamu hina Nabi Muhammad, kenapa kamu tuduh Nabi Muhammad buat benda yang tak betul begini Selain tindakan tegas tu adalah pihak-pihak pihak kerajaan, pihak NGO dan sebagainya, tetapi dari sudut individu. Katalah yang menghina Islam itu kawan kita, kawan sepejabat kita, takkanlah kita nak tumbuk dia, nak bermasam muka dengan dia, kan? Jadi ada contoh daripada Nabi, maknanya boleh berbaik, bertanya khabar, sebab matlamat dia ialah nak selesaikan masalah, kita nak hidup dengan aman dan harmoni. Jadi Rasulullah tanya kepada Abu Mahzurah apa semua, akhirnya isu azan tu, hina azan tak timbul. Abu Mahzurah, dan Rasulullah berdoa kepada Allah supaya Allah memberi hidayah kepada Abu Mahzurah. Dan oleh kerana doa Rasulullah ini berkat, doa Rasulullah ini mustajab, Allah kabulkan, maka Abu Mahzurah alhamdulillah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Mahzurah menyatakan niatnya untuk masuk dalam agama Islam. Di sini kita nampak keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab kepada
Abu Mahzurah tertarik kepada agama Islam. Ya, maknanya dalam dialog tu Rasulullah tak cerita pun pasal agama Islam, tak cerita pasal dakwah, tapi keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Abu Mahzurah masuk Islam, ya, dalam majlis yang sama tu Abu Mahzurah masuk Islam. Kemudian Abu Mahzurah minta satu perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Abu Mahzurah minta? Abu Mahzurah minta kepada Nabi supaya Nabi bagi satu arahan, satu tugas kepada Abu Mahzurah untuk dia buat di Mekah. Sebab Abu Mahzurah ni orang Mekah. Apa yang Rasulullah, dia nak balik Mekah ni, apa yang dia boleh buat di Mekah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik Abu Mahzurah menjadi tukang azan di Masjidil Haram. Masya Allah. Ya, tukang azan. Tadi Abu Mahzurah ni hina azan. Kan? Betul. Dia, tak lama kemudian dia dapat hidayah. Rasulullah lantik dia jadi tukang azan. Jadi tukang azan nombor 1 Bilal bin Rabah nombor 1, tapi dia di Masjid Nabawi, masjid nombor 2. Abu Mahzurah tukang azan kita kata nombor 2 lah, tapi dia di masjid nombor 1 iaitu Masjidil Haram. Jadi nama Bilal masyhur lah sebab dia nombor 1. Jadi tukang azan ni di Malaysia kita panggil Bilal. Betul. Bilal ya, pula ya. Jadi sini keindahan akhlak ya, keharmonian yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah kita nak tekankan soal keharmonian. Apa tindakan kita sekalipun dalam hadis, dalam sirah ada bahagian supaya kita mengutamakan keharmonian. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. atas pencerahan, dan untuk waktu ini para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ada soalan pada waktu ini, doktor bertanya, jawab salam wajib. Apa hukum jawab salam kepada yang belum Muslim? Bagaimana? Jawab salam ya wajib, ya. Jawab salam wajib, memberi salam adalah sunat. Jawab salam ni dia ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Ya, perbezaan pandangan di kalangan para ulama ya. Maksud bagi salam ni salam yang khusus ni lah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya. Kalau ucapan selamat pagi, selamat sejahtera, salam sejahtera itu tidak timbul isu. Yang timbul isu di kalangan ulama khilafnya, kita ucap Assalamualaikum kepada Chong ya, kepada Ramasami ya, ataupun dia bagi salam ya, kita nak jawab Waalaikumsalam. Ada khilaf di kalangan ulama. Jadi yang kita masyhurnya, yang kita pegang di Malaysia ni tak boleh. Tak boleh. Maknanya kita tak boleh berkata Assalamualaikum Chong, tak boleh. Dan kita tak boleh jawab salam dia Waalaikumsalam. Tetapi ada ulama yang berpendapat boleh. Boleh kita ucap Assalamualaikum dan boleh kita jawab Waalaikumsalam walaupun dia tidak beragama Islam. Ini keluasan. Sebab itu kalau tak silap kata Al-Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala, kalau kamu bagi salam ya kepada orang non-Muslim kafir ni pun fahasanun, kalau kamu tak bagi salam pun tak apa, kalau kamu jawab salam pun tak apa, kamu tak jawab salam dengan Assalamualaikum pun tidak mengapa, sebab semua itu ada contoh orang-orang yang terdahulu. Jadi maknanya saya ingat kita ambil keluasan maknanya kalau dia dah bagi salam tu Assalamualaikum, dia dah usaha ya, dia dah usaha banyak kali dah tu nak hafal benda tu kan, kita jawablah ya, kita jawablah. Dan kalau kita nak bagi salam pun kita boleh gunakan salam sejahtera semua, selamat pagi dan sebagainya. Dan kalau sekali-sekala kita nak guna Assalamualaikum pun tidak mengapa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir daripada doktor, silakan. Silakan doktor. Silakan doktor untuk kesimpulan.
Baik, asas yang penting yang saya cuba tekankan, saya nak tekankan ialah kita mengutamakan keharmonian, mengutamakan keharmonian, kerana inilah antara teras ataupun dasar dalam agama Islam. Kita jaga keharmonian, kerana nak jaga ni kalau kita runtuhkan, kita nak bina balik itu sukar. Jadi sekarang dah elok, aman, harmoni, kita jaga dan kita tingkatkan lagi keharmonian itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Di akhir ini terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Terima kasih banyak Doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk anda, terima kasih juga kepada para pendengar dan para pendengar terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Negeri Sembilan 102.7 FM. Pernah tak kita dengar kisah Saidina Umar radhiyallahu anhu yang mewakafkan tanahnya yang bernilai tinggi di Khaybar? Pernah tak kita dengar kisah Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli sebuah perigi lalu diwakafkannya untuk kegunaan orang-orang Islam di Madinah? Dan pernah tak kita dengar kisah Abu Talhah, iaitu seorang sahabat Ansar yang memiliki kebun kurma yang sangat disayangi lalu diinfakkan untuk kepentingan ummah? Apakah persamaan antara kisah mereka bertiga ini? Mereka adalah contoh sahabat Rasulullah SAW yang sanggup mengorbankan harta benda mereka demi mengharapkan perhatian daripada Allah Azza wa Jalla. Harta kesayangan diwakafkan demi kepentingan ummah kerana mereka tahu ganjaran yang mengalir pada setiap harta yang diwakafkan selagi mana harta tersebut digunakan. Siapa yang tidak mahu satu amalan yang mana pahala akan sentiasa mengalir hatta selepas mereka tiada lagi di dunia ini? Firman Allah dalam Al-Quranul Karim yang bermaksud, bandingan pahala orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai itu pula terdapat 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Rebutlah peluang menggandakan amalan wakaf sebelum terlambat melalui projek wakaf Al-Quran dan perigi buat saudara kita yang memerlukan di Kemboja, India dan Afrika. Wakaf sekarang dengan menghubungi 018-971-7624 atau layari yayasan-iziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Terima kasih diucapkan kepada anda yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan di seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, Inspirasi Inforia Islami. قصيدة أنا بالدموع ناجيتك متعرضا نفحاتك يا ابن الأكارم جيتك Wahai kekasih mulia, kekasih yang tercinta, Kau membawa bahagia dalam jiwa semua. Antal azim indallah, aqsam bidhatak Allah, yang terpuji disayangi dari makhluk hingga Allah. Baharum mana anka dhallah, hatta wa ma zarbitak, ana min sahir habbitak. قدمت لي قصيدة أنا بالدموع ناجيتك متعرضا نفحاتك
صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمد في السر والبرهان حقا على الإسلام